jin, syaitan jadi penjawat awam dia pada waktu itu. Tukang buat kerja, kuli. Banyak kisah-kisah yang Israeliat kadang-kadang suka kita baca. Suka. Tapi betul ke tidak kisah tu tak tahu. Cerita. Nama dia cerita. Cerita ni dengar je lah. Percaya tuan-tuan punya pasal lah. Suka. Kita masih lagi berada pada ayat yang sama. Kerana ayat ini dia agak panjang. Ayat ini dia agak panjang. Maka perbincangan dia agak panjanglah sedikit. Jadi tuan-tuan kena sabar sedikit. Dia agak panjang sedikit. Baik. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat 253 ini, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Dalam kalangan mereka, kalangan rasul-rasul, ada yang secara langsung Allah berfirman dengan mereka, cakap terus dengan mereka. Dan sebahagian yang lain pula ada yang ditinggikan beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan kami perkuatkannya dengan Ruhul Kudus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan ayat ini, bila Allah Taala sebut minhum man kallama Allah, ada sebahagian mereka yang Allah bercakap secara direct. Bahkan selepas itu Allah Taala sebut pula wa rafa'a ba'dahum darajat, dan sebahagian mereka tu pula kami angkat darjat. Di situ menunjukkan ada kelebihan sebahagian rasul, sebahagian nabi atas sebahagian yang lain. Inilah pandangan yang dipegang oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Jadi antara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan, terus sebahagian namanya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mereka ini diberikan kelebihan, menyebutkan mereka itu dalam keadaan mereka ini kita tahu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ada beberapa ayat itu Allah Ta'ala sebut tu. Di antaranya ialah ayat yang kita baca tadilah. Contohnya Nabi Isa, Allah Ta'ala sebut tu dalam ni. Tengok, Kang, ada nama wa ataina Isa. Bukan Isa. Isa. Kita selalu sebut Isa. Isa tak betul. Yang betulnya Isa dengan huruf Ain. Wa ataina Isa. Awak nama apa? Saya nama Isa. Isa tak ada. Yang ada Isa. Isa ni kalau orang kata nganu dah masuk waktu Isyak, tu Isa. Isa dah lagi. Nah, tu Isa. Ini nama Nabi, nama Rasul. Sebaiknya kita sebut dengan baiklah. Sebaiknya kita sebut dengan cara yang terbaik, seperti mana yang ada dalam Al-Quran. Begitu disebut, maka begitulah kita sebut di luar. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Dalam ayat ni sebut terus nama Nabi Isa, menunjukkan Nabi Isa ni ada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Apa dia yang Allah Ta'ala bagi? Iaitu al-bayyinat, beberapa mukjizat. Kan Nabi Isa waktu kelahiran dia tu pun dah sudah mukjizat dah. Kan? Dah satu keajaiban dah. Dah satu perkara yang sangat luar biasa dah. Sebab lahirnya dia tanpa bapa. Mana ada manusia yang tanpa bapa melainkan Nabi Adam alaihi salam. Kan? Ke ada lagi wallahu a'lam lah. Yang saya tahu yang tu je lah. Cuma Nabi Isa alaihi salam ini, dia ini Allah Ta'ala taklah sampai situ saja. Ada lagi kelebihan-kelebihan yang lain, yang antaranya ialah sampai sekarang dia masih hidup. Kalau nak bincang siapa umur paling panjang, maka Nabi Isa alaihi salam. Sebab sampai sekarang masih hidup, dan bila dia akan datang, akan turun,
Kita tak tahu, wallahu a'lam. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Dan Nabi Isa lagi Allah Ta'ala bagi mukjizat, boleh menyembuhkan mereka-mereka yang sakit. Tidak mudah tuan-tuan nak sembuhkan orang yang sakit. Ramai mana orang habis duit banyak, terpaksa belajar, pergi jauh untuk belajar medik. Balik ke sini, kadang-kadang, pong! Dia kata tak tahu ni kena ambil darah dulu. Kan? Ubat pun kadang-kadang terpaksa tanya farmasi. Kadang-kadang, wallahu a'lam. Tapi Nabi Isa alaihissalam, Allah Ta'ala bagi kelebihan, dia boleh menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan sampai pada kita riwayat, Nabi Isa pernah menghidupkan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dengan izin Allah. Tapi nak bagi tahunya di sini, kata Al-Imamul Qurtubi di sini jelas menunjukkan Nabi Isa diberikan kelebihan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam surah Al-Isra. Allah Ta'ala kata apa? Wa ataina Dawuda zabura. Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Daud alaihissalam kitab Zabur. Allah Ta'ala sebut tak nama Nabi Daud? Sebut. Dawuda Zabura. Daud. Tuan-tuan, nama-nama ni kadang-kadang kita merindui. Isa, Daud. Jarang benar dah anak-anak dinamakan dengan nama-nama begini. Dulu ramai. Daud, kan? Isa. Cuma itulah. Mana-mana yang nama-nama seperti ini, orang akan panggil Mak Isa. Nah. Nama-nama Daud, orang panggil Pak Daud. Nah, jadi bunyi dia tak cantik. Padahal dia nama yang sangat cantik. Nama para Rasul. Cukup cantik. Oi. Jadi di sini, Al-Imamul Qurtubi, dia nak highlightkan pada kita, Nabi yang dapat kelebihan. Antaranya Nabi Daud. Apa kelebihan dekat sini? Allah Ta'ala kata diberikan Zabur. Orang lain dapat Zabur? Tidak ada. Maka di sini ada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Daud. Bahkan kita tahu dalam cerita Al-Quran, bukan cerita yang dibawa oleh siapa-siapa, tapi cerita yang cukup betul, cerita daripada Al-Quran. Nabi Daud adalah orang yang diberikan mukjizat, kekuatan yang luar biasa. Sehingga Jalut pun mati di tangan dia. Wa qatala Dawudu Jalut. Daud membunuh Jalut. Dan dia orang yang boleh melembutkan besi-besi. Suaranya merdu. Nabi Daud alaihissalam. Jadi ada kelebihan yang tak diberikan pada Rasul yang lain, diberikan pada Nabi Daud. Sekuat Nabi Musa alaihissalam, kita tak dengar Nabi Musa alaihissalam boleh melembutkan besi-besi. Nampak tak? Sehebat Nabi Sulaiman alaihissalam, kita tak dengarlah dia boleh melembutkan besi. Tapi perkara itu ada kepada Nabi Daud alaihissalam. Kita tahu Nabi Sulaiman ada kerajaan yang cukup besar, tapi dia tidak diberikan kitab-kitab seperti mana Nabi Daud alaihissalam. Maka di sinilah Al-Imamul Qurtubi kata, ini menunjukkan Rasul-Rasul ada kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Baik. Apa lagi? Wa atainahul Injil. Dalam surah Al-Hadid, Allah Ta'ala kata, kami berikan kepada Nabi Isa alaihissalam Al-Injil. Menunjukkan Nabi Isa, tadi dah Allah Ta'ala sebut dah beberapa mukjizat. Beri pula kitab Injil. Zabur daripada Allah, Injil daripada Allah, Al-Quran daripada Allah. Cuma Al-Quran diberikan untuk seluruh umat. Tapi Injil, Rasul-Rasul dihantar dulu kepada kaum masing-masing. Sebab itulah kita boleh baca Injil, tapi tidak boleh beramal dengan apa yang ada dalam Injil. Kita tidak jadikan hukum berdasarkan Injil. Kita tidak jadikan hukum berdasarkan Zabur. Kita tidak jadikan Injil berdasarkan suhuf-suhuf sebelum pada tu. Tapi kita jadikan hukum
berdasarkan kepada Al-Quranul. Sebab itulah ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, Nabi kata, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ar-ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashul li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Mana-mana orang yang Allah Ta'ala jadikan dia memimpin rakyat. Mana-mana orang tiba-tiba dia jadi pemimpin. Secara tiba-tiba tu tidaklah. Kan? Tapi adalah usaha-usaha nak jadi pemimpin. Dan Allah Ta'ala mustajabkan. Bagi dia ruang untuk jadi pemimpin. Wa huwa ghash li ra'iyatih. Dia menipu rakyatnya. Melainkan Allah Ta'ala haramkan dia masuk syurga. Tuan-tuan, ghash li ra'iyatih kata Qadiyah. Kata Qadiyah, di antara maknanya tadi'u hududihim, dengan maksud dia tidak melaksanakan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Itu maksud membohongi rakyat. Jadi kenapa hukum-hukum dalam Al-Quran Qadiyah sebut? Sebab kita tak boleh guna pakai dalam kitab-kitab yang lain. Tak boleh ambil daripada Injil, tak boleh ambil daripada Zabur, tak boleh ambil daripada Taurah, tak boleh ambil daripada suhu-suhu, yang kita ambil daripada Al-Quran. Sebab tu disebut mengabaikan ataupun tidak melaksanakan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Masalahnya tuan-tuan, berapa ramai pemimpin yang turun naik yang betul-betul melaksanakan hukum yang ada dalam Al-Quran. Kalau dia tak laksanakan, ingat, dia akan termasuk daripada ghashul li ra'iyatih. Dia membohongi rakyat. Hati-hati tu. Jadi tugasan nak jadi pemimpin ni bukan suka-suka tu tak. Bukan main-main. Bukan allowance tu saja yang kita nak. Tapi yang bimbangnya ialah apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala tanya, dulu dah jadi pemimpin dah, tapi awak buat apa? Awak buat tak hukum hakam saya? Awak tak buat. Maka Nabi dah sebut, illa harramallahu alaihil jannah. Itu yang kita. Itu kena hati-hati. Jadi nak jadi pemimpin ni, fikirlah banyak kali. Tu belum lagi yang Qadiyah sebut panjang lagi tu. Termasuklah mengabaikan hak-hak orang Islam. Dia sebut. Jadi pemimpin, seorang Muslim yang jadi pemimpin, wajib menjaga hak orang Islam. Dan wajib berlaku adil. Tidak kisah dia daripada parti A, dia daripada parti B, dia daripada parti C. Ketika mana dia rakyat kamu mesti berlaku jaga hak orang Islam. Orang Islam dia ada hak dia. Kita ni orang Islam, duduk dalam negara Islam, pemerintah kita Islam. Hak kita mesti dipelihara. Jangan sampai ada orang yang boleh mengganggu gugat hak kita. Saya tidak tahulah. Ataupun kalau saya tahu pun saya tak nak sebut dah. Cuma nak bagi tahunya, jangan disentuh hak orang Islam. Kalau disentuh, pemimpin yang memimpin kita itu wajib membela. Bukan sunat, bukan harus. Itu kena ingat. Jadi, itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan seterusnya, kita tengok Nabi mana lagi yang diberikan kelebihan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانِ وَضِيَاءً وَذِكْرَى لِلْمُتَّقِينَ. Dua orang ni Allah Ta'ala sebut ni. Musa dengan Harun. Anak beranak, adik beradik. Musa dengan. Apa Allah Ta'ala kata? Sesungguhnya kami telah berikan kepada Nabi Musa dan Harun alaihimassalam kitab Taurat. Al-Furqan. Diberikan di sini kitab Taurat. Wadiyaan dan penerangan. Wazikra serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam
dan juga Nabi Harun alaihi salam. Termasuklah Nabi Musa, kan, makruf, dan saya rasa tuan-tuan pun lebih makruf cerita tentang Nabi Musa lebih daripada Nabi Harun. Kita tahu ujian Nabi Musa ni besar. Tapi hebat mana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun ada kelebihan dia sendiri. Sehingga dia minta dengan Allah supaya ditemani oleh saudara dia. Siapa dia? Haruna akhi. Boleh tak aku nak pergi dengan Nabi Harun? Sebab Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kata, pergilah, izhaba ila Fir'aun. Kamu pergilah kepada Fir'aun. Innahu tagha. Dia itu melampau. Tapi tuan-tuan, nak pergi depan Fir'aun ni, nak bercakap depan Fir'aun ni, manusia yang cukup-cukup zalim, bukan biasa-biasa, maka Nabi Musa memerlukan peneman. Dan Nabi Harun antara manusia yang mempunyai kepetahan bercakap. Bercakap ni bukan semua orang boleh bercakap tu. Bukan semua orang boleh duduk depan ni. Tak semua orang. Ada orang duduk depan, asal nak cakap lain, jadi cakap lain. Itu yang jadi bila bercakap, janji lain, buat lain. Itu. Saudara. Mula-mula saudara. Lepas tu, tak tahu ke mana. Itu bukan budak-budak. Tapi kepetahan itu diperlukan bila? Ketika mana berhadapan dengan raja yang tidak mudah lah. Kerana Firaun sangat zalim. Maka Nabi Harun menemani Nabi Musa alaihi salam. Tapi Allah Ta'ala pesan. Ni pesanan kita kepada orang beriman. Seteruk mana manusia itu pun tetap cakap dengan baik. Faqula lahu qawlan layyina. Tapi pergi dekat dia, cakap dengan dia, cakap yang lemah lembut. Tak. Kalau ada orang nak marah kat kita, cakap kasar dengan kita, bagi tahu dia, aku teruk daripada Firaun ke? Kan? Sebab Nabi Musa pun pergi dekat pergi dengan Nabi Harun dekat Firaun, cakap dengan lemah lembut. Begitu. Itu cara Islam lah. Cara Islam. Betul, ada waktu asyidda'u 'alal kufar. Nanti kita akan bincang. Ada waktu kena kerah dengan orang kafir ni. Ada waktu dia. Tapi nak sebutnya, bila kita bercakap, tone kita untuk berdakwah itu mestilah dengan suara yang lembut. Tu yang masuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bila ajak kepada jalan Tuhan kamu, ajak dengan bijaksana. Bukan atas semua benda kita pukul tu, tuan. Bukan atas semua benda kita hentam. Ada cara, ada gaya. Ketika mana memerlukan kelembutan, maka dakwah kita dengan kelembutan. Itu hal. Ada ketika kita tengok orang duduk main dam. Macam mana nak dakwah dengan dia? Join sekali main dam. Siapa masuk orang azan, jom kita pergi semayang. Mungkin dia kata, pergi dulu. Kami jamak. Biarlah dia. Lama-lama dia malu kita pergi. Lama-lama dia pergi. Cuma antara dua. Lama-lama dia pergi atau lama-lama kita tak pergi juga. Dua tu saja. Yang saya takut, lama-lama kita yang tak pergi. Ajak orang, jom-jom lama-lama. Dia kata, sambung sikit lagi. Rosak tu. Jadi itu begitu. Baik. Jadi katanya, wa zikra lil muttaqin, diberikan juga pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak pengajaran dari kisah Nabi Musa, dari kisah Nabi Harun alaihi salam. Waktu Nabi Musa tinggalkan Nabi Harun dengan kaum dia, balik-balik tengok kaum dia, sebahagiannya ada menyembah lembu. Sebab Nabi Musa tak ada, Nabi Harun ni baik. Dan Nabi Musa tak baik. Baik. Bukan tak baik, Nabi-Nabi memang baik lah.
Cuma ada sikap tegas. Mungkin Nabi Musa lebih tegas, menyebabkan mungkin kaum dia rasalah lain waktu Nabi Musa ada. Wallahu alam. Tapi nak bagi tahunya, bila Nabi Musa balik, tengok bagaimana kaum dia telah menyembah lembu. Kerjanya kerja siapa? Kerja As-Samiri. Ada riwayat yang sampai pada kita, nama dia Musa As-Samiri. Tapi Musa As-Samiri yang jaga dia, kan? Yang jaga dia katanya Jibril alaihi salam. Wallahu a'lam. Tapi begitulah, hidayah itu adalah milik Allah. Wallahu a'lam. Saya katakan wallahu a'lam. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Setakat mana sahih cerita ini, wallahu a'lam. Nah, cuma itulah nak bagi tahu banyak pengajaran-pengajarannya. Ketika mana Allah perintahkan Nabi Musa yakin. Tak ada kata apa dah. Kan? Bila sampai ke laut, tengok Firaun dah dekat. Nak buat macam mana? Maka sampai perintah supaya pukul tongkat itu kepada laut. Tak cakap banyak dah. Kalau kita biar benar pukul tongkat ke laut, apa jadinya? Tapi Nabi Musa buat. Banyak kisah dia dalam pengajaran. Lagi Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Sesungguhnya kami telah memberi ilmu. Pada siapa? Kepada Daud, Nabi Daud alaihi salam. Pada siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Ilmu. Tidak ada orang manusia yang Allah Ta'ala beri kelebihan setakat ini. Hak Nabi Muhammad tu kita tak nak tepilah. Kan? Itu dia memang power dia lain lah. Yang Nabi yang lain, manusia lain, boleh bercakap dengan itu ilmu. Boleh bercakap dengan semut. Tak? Dia dengar semut bercakap. Tuan-tuan, semut tu dia dalam perjalanan, dia dengar semut bercakap, tak? Cuba tuan-tuan ambil semut tu duduk atas jari tuan-tuan, tak kat telinga, dengar dah dia cakap apa. Cakap ah. Cakap ah. Agak-agak dengar. Kalau dengar, tuan-tuan boleh dia anggap profesor. Sebab dengar semut bercakap. Tak ada orang dengar. Hatta kerengga yang banyak tu kadang-kadang kita duduk kat dia, tak dengar dia kata. Tapi kita yang telinga kita terlalu daif, yang Allah Ta'ala berikan hebat dah ni. Tuan-tuan, hebat dah ni, bukan biasa-biasa dah. Boleh dengar. Tuan-tuan, kadang-kadang kita dengar orang panggil kita, tuan tak ada pun. Tu hebat. Imam, balik? Tak ada. Ada orang panggil. Biasa kena tak, Mak? Tak biasa lagi? Kan? Contoh tu. Ada orang kena gitu. Tapi nak bagi tahunya, tetap tak boleh bercakap dengan binatang-binatang yang halus. Tapi diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin, syaitan, jadi penjawab awam dia pada waktu itu. Tukang buat kerja, kuli. Banyak kisah-kisah yang Israeliat kadang-kadang suka kita baca. Suka. Tapi betul ke tidak kisah tu, tak tahu. Cerita. Nama dia cerita. Cerita ni dengar je lah. Percaya tuan-tuan punya pasal lah. Suka. Nak pasal kisah Nabi Sulaiman. Banyak. Allah Ta'ala bagi kelebihan zaman Nabi Sulaiman. Orang. Bukan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman tak tahu hebat dia macam mana. Manusia zaman Nabi Sulaiman yang beriman pada Allah. Bila nak pindahkan singgahsana Puteri Balqis, jin kata, wahai Sulaiman, saya boleh alihkan singgahsana itu sekejap saja. Sekejap je. Awak tak sempat duduk lagi, sampai dah di sini. Jin kata. Itu jin zaman dia tu power dah. Ada seorang beriman kata, biar saya alih lah. Awak tak ada berkelik lagi sampai dah. Tu baru anak buah. Kalau Nabi Sulaiman sendiri tak tahu Allah Ta'ala bagi power macam mana. Macam kita belajar silat. Tu baru anak murid dia tu. Tok Guru setara ni tak tahu lagi. Padahal Tok Guru tu gauk je. Cuma orang tengok je Tok Guru. Begitu. Tapi tidaklah pada Nabi Sulaiman.
Begitu juga kepada Nabi Daud yang kita dah sebut tadi, kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala ni Al-Imam Al-Qurtubi bawa ayat-ayat ini supaya kita faham, dia menyokong pandangan dia yang mengatakan memang Rasul-Rasul ni ada diberikan kelebihan. Gitu. Apa kata lagi Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab? Wa iz akhazna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh alaihi salam. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh. Ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala minta kepada Nabi Nuh alaihi salam dibuat, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan, Kalaulah orang kata, boleh awak buat kapal satu atas bukit untuk saya. Agak-agak nak buat. Kenapa? Sebab banjir akan naik. Mari kita buat. Agak-agak kita percaya. Tapi perintah itu ditunaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun di padang pasir buat juga, tak apa lah. Kan ini perintah Allah. Walaupun orang kata pada Nabi Nuh gila. Bahkan pengikut Nabi Nuh ni antara pengikut yang sedikit je tu. Tidak ramai yang ikut Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan kita selalu kalau buat contoh, tu tak? Kalau setakat anak tak dengar cakap, tak usah heranlah. Anak Nabi Nuh pun tak dengar cakap ayah dia. Tu tak? Tapi tak boleh buat gitu. Sebab Nabi Nuh soleh. Kita tak soleh tak tuan? Boleh kita buat sama kita dengan Nabi Nuh. Tengok muka lah. Gitu. Tak sama. Jangan nak menyamakan. Ni ada orang samakan orang tu dengan Nabi Yusuf. Aduh. Tu Nabi Yusuf kau siapa? Ni samakan kita dengan Nabi Nuh. Kau siapa? Saya masih ingat lagi bila Allahu Akbar. Kalau tak silap saya, Syekh Atiyah Sakar. Kalau tak silap saya, kalau salah saya betul balik. Tak ingat ni. Bila orang tanya dia soalan berkenaan, saya pernah sebut dah di sini. Sayyidina Umar suruh Abdullah ibn Umar ceraikan isteri dia. Ayah suruh. Kena taat ke tak? Dan yang dia suruh cerai ni bini. Yang dia suruh cerai ni bini. Bukan ayah kata jangan ambil calon. Tu lain. Boleh fikir lagi. Ni ayah kata ceraikan bini. Tuan-tuan cerai agak-agak. Cerai. Kalau bini uduh boleh fikir-fikir kan. Kena comel pula. Fikir 4 kali pula kita. Ni nampak uduh boleh lah. Dah ayah suruh buat alasan. Contoh je tu. Tapi tetap takkan cerai. Kerana ada value yang kita tahu pada isteri itu. Kita sayang dia. Cerai tak? Tapi Abdullah bin Umar, kerana Sayyidina Umar itu ayah dia, maka dia taat pada ayah dia. Dia ceraikan. Maka dalam satu persidangan itu, saya tak ingat ada tahun berapa, dia dibincangkan soal ini. Maka timbullah jawapannya ialah, adakah manusia macam kita kalau ayah suruh cerai bini, kita cerai juga bini kita? Maka jawapannya, adakah ayah-ayah sekarang sama tahap dia macam Sayyidina? Bukan macam Sayyidina Umar, macam Haji Umar pun belum tentu gitu. Tu, faham? Kena faham baik-baik. Kan ayah suruh kan, tengok sikit muka ayah kita atas bawah. Lebih ketum ke apa, tengok baik-baik sikit. Main capur ketum dengan Coca-Cola, masalah pula. Tengok sikit. Sebab itulah ada keadaan. Jangan kita nak sama. Ni ada yang samakan. Oh, dia macam Nabi ni. Apa benda lah kau? Sedarlah sikit diri tu. Kita macam Nabi Nuh. Apa benda kau? Anak saya tak dengar cakap relax kan. Anak Nabi Nuh pun sama lah. Oh, semak muka kau. Okey, baik. Tu banyak lagi ayat-ayat yang lain yang nak menyebut. Antaranya Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim. Wa izibtala Ibrahim. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan Nabi ni ada kelebihan. Nabi ni ada kelebihan. Rasul ni ada kelebihan.
Kata Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala, seperti mana Rasul-Rasul itu ada yang kelebihan yang ni, ada kelebihan ni, begitu juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mereka ni sama-sama sebagai sahabat. Title sahabat, awak sahabat, awak sahabat, awak sahabat, Abu Bakar sahabat, Umar sahabat, Uthman sahabat, Ali sahabat, Muawiyah sahabat, Abdullah ibnu Abbas sahabat. Ramai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Al-Imamul Qurtubi, namun derajat keutamaan mereka itu berbeza-beza. Tak sama. Dengan sebab sifat dan amalan yang Allah Ta'ala akan hitung pada sahabat itu masing-masing. Saya sahabat Nabi. Awak pun sahabat Nabi. Betul. Tapi ada kelebihan dia. Sayyidina Umar bila lantik menjadi khalifah, dia naik nak baca khutbah. Tiba-tiba tangga yang sepatutnya dia naik, satu lagi dia tak naik. Dia tak naik. Dia duduk di tangga tu je. Sepatutnya dia ada satu lagi untuk dia naik. Baru nampak tinggi lagi. Sayyidina Umar tak naik. Atau orang tanya Sayyidina Umar, pasal apa tak naik? Sayyidina Umar kata, ini tempat yang pernah Abu Bakar khutbah dan aku tidak selayak Abu Bakar. Aku tidak seumpamanya. Tak layak aku nak duduk tempat Abu Bakar, tak? Tu para sahabat sendiri. Para sahabat sendiri, tak? Tadi nak bagi tahu ni begitu. Jadi ada di antara mereka yang memang lebih mulia dari yang lain. Tapi itulah, tuan-tuan, yang perlu kita ingat. Kok mana bila nama dia sahabat, maka Nabi dah sebut, jangan cela sahabat-sahabat. La tasubbu ashabi. Nabi sebut dulu, ashabi kan nujum. Sahabat aku ni seperti bintang-bintang. Dia tukang menyinari kita. Tu tahap sahabat. Kalau Rasul-Rasul tak tahulah. Sahabat dia tak maksum. Rasul-Rasul tak tahulah. Sebab itulah janganlah nak sama-samakan kita dengan Rasul-Rasul ni. Bukan tahap kita. Ada pula yang samakan dengan, ni boleh tahan pasal tabi'in. Sama, dia macam Umar bin Abdul Aziz. Aku pandangmu lah. Tak ada masalah. Boleh tahan pasal yang tu tabi'in. Tapi janganlah dengan Rasul-Rasul ni berhati-hati dalam masalah. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang para sahabat Nabi ni. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Yang ni pun kita kalah dah. Dekat Allah Ta'ala sebut simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Yang tu pun kita kalah dah. Zalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'adharahu fastaghlaza fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfirah wa ajran 'azim. Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah keras terhadap orang-orang kafir. Ada orang kata kita kena buat baik pada orang kafir. Betul. Tidak salah. Tapi ada masa, waktu ketika dia hina kita, dia hina Islam, kita mesti keras dengan mereka. Bukan semua lembut. Lembut tu bukan lembut macam sajak tu. Tu lembut dia tak apalah. Nak macam mana dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati dia. Kembali kepada fitrah yang asal. Tapi baik. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Jadi dia kata apa? Keras
keras terhadap orang-orang yang kafir. Tu ada masa kita berlembut, ada masa kita keras. Bukan sentiasa kita lembut, ikut je apa dia nak. Tak apalah. Kita ikut. Tak boleh juga. Bila dia langgar batas-batas Islam, maka kita tak boleh dah. Kita boleh berlaku adil pada mereka. Kita mesti berlaku adil pada mereka. Kita mesti buat baik pada mereka. Tapi ketika mana mereka baik kepada kita, waktu mereka kerah, kita kerah lah, tuan-tuan. Tu kita kena faham. Ni ada orang dia ingat asal Islam ni rahmatan lil alamin, memanglah rahmat untuk semua orang. Tapi ada keadaan dia dah pijak kepala kita, takkan kita nak kata lagi, tambah lagi, pijak lagi. Apakah bodoh sangat kita begitu? Tak ada sampai tahap tu. Ketika mana kau baik, kami layan dengan baik. Ketika mana kau mustakman, minta untuk dijaga keamanan mereka, kita jaga. Ketika mana mereka zimmi, di bawah tanggungjawab kita, kita jaga tanggungjawab. Tapi ketika mana mereka bertukar menjadi harbi, kita akan memerangi mereka. Itu status dia. Sebab tu di sini, dia kat mana? Allah Ta'ala sebut, ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang sesama orang Islam. Tapi masalah zaman kita ni, tuan-tuan. Berkasih sayang dengan orang lain, berkeras dengan orang Islam. Ni dah memang tak tahu dah. Terbalik apa, wallahu alam. Seakidah jadi musuh, berlainan akidah jadi kawan. Wallahu alam dah. Berlaku di satu negara. Gitu lah. Bukan negara kita lah, berlaku tu di satu negara. Belah-belah mana, wallahu alam. Melihat satu akidah sebagai musuh, melihat berlainan akidah sebagai kawan. Ya Allah, ya Tuhan. Dekat mana asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Tuan-tuan, yang ini realiti kita tak boleh dah. Saya minta maaf. Sebut saja orang beriman. Awak orang PAS, awak orang UMNO, awak orang PKR, awak orang Bersatu, awak orang apa? Selagi mana nama dia mukmin, kita bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Perbaikikanlah persaudaraan kamu tu. Memanglah ada ketika kita nak marah, berbeza pandangan. Tapi dalam soal akidah kita tidak Jangan menganggap musuh orang beriman ni, tuan-tuan. Tolonglah. Sebab Allah Ta'ala kata, ruhama'u bainahum. Tapi orang Islam, sahabat yang duduk dengan Rasulullah ni, sesama mereka, itulah mereka baik. Kenapa? Kamu saudara seakidah. Saudara seakidah. Dan kita buat kasar? Tidak. Tuan-tuan tengok Qatar. Apa Qatar buat, tuan-tuan? Dia buat permulaan, perasmian bola sepak World Cup tahun ni dengan bacaan ayat-ayat dan saya minta, kan, kita mudah-mudahan kita berdoa, kerajaan kita lepas pada ni, kalau ada festival-festival besar, sukan-sukan besar yang melibatkan negara, kita tolong promote Islam itu dengan mulakan dengan Al-Quran seperti itu. Begitu. Apa? Ke tak setuju? Dia turun airport, dia dah tengok dah hadis-hadis Nabi. Dia dah tengok dah ayat-ayat Al-Quran. Perbanyakkan yang macam ni. Sepatutnya gitu. Tapi satu saat, satu masa kena ingat. Memang kita promote, kita ajak dengan kebaikan kepada orang-orang yang bukan Islam ni. Ajak mereka, biar mereka kenal. Alhamdulillah. Bahkan diberitahu, dimaklumkan, hampir 500 lebih dah masuk Islam yang pergi ke kota.
orang duk promote Islam, orang duk promote mukmin, orang duk promote keimanan pada Allah, tiba-tiba kita orang beriman bergaduh sesama sendiri. Wallahu a'lam. Tak tahu nak kata apa. Simahu tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud, mencari kurniaan Allah dan keredaannya. Ini para sahabat Nabi. Dia bukan rukuk dan sujud kerana menunjuk-nunjuk. Tidak. Rukuk dan sujud dia kerana Allah. Dia tak cari yang lain. Dia tidak berebut jawatan dunia ini. Yang dia cari adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak boleh jadi tok imam, dia tak kisah. Dia tak boleh jadi tok bilal, dia tak kisah. Dia tak boleh jadi pengurusi, dia tak kisah. Tapi orang kita ni gila. Gila pada jawatan. Betul. Dan itu yang disebut oleh Nabi. Innakum satahrusuna alal imarah. Kamu ni semua, kata Nabi, bakal akan suka dengan jawatan-jawatan ini. Betul kata Nabi. Betul. Tak kira siapa. Kalau begitu perangai dia, berhati-hati. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Ni. Ada bekas sujud. Bukan bekas sujud yang kita letak jadi biru tu. Ada nur. Ni kadang-kadang orang mentang-mentang dia pun tengok. Dia cermin. Oh, ada dah bekas ni. Oh, mesti orang nampak ni. Semak muka. Ni. Ada tanda orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurah. Sifat mereka ada dalam Injil. Iaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadi tanaman itu kuat. Lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Kerana Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang beriman. Tapi kita malang. Orang beriman ramai tapi lemah. Yang menyebabkan orang-orang kafir rasa tak takut pun kepada orang beriman. Bahkan mereka tahu orang beriman ni bergaduh sesama sendiri. Patutnya Allah Ta'ala kata orang kafir rasa gerun dengan kita. Tapi dia tak rasa gerun. Dia tahu dah perangai kita bergaduh lah tu. Tu lah. Bukan dalam Malaysia saja lah. Bahkan negara-negara Arab itulah perangai. Itulah. Allahu Akbar. Allah, tuan-tuan, menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka keampunan dan pahala yang besar. Tu janji Allah Subhanahu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut lagi. Sikit lagi. Wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan pada orang-orang beriman dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimah takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimah fatwa itu, takwa itu, dan patut memiliki. Allahu Akbar. Panjang. Banyak lagi ni. Sikit lagi. Nak sebut. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Makkah. Sebelum Islam menang, orang derma. Para sahabat yang sebelum menang, kedudukan dia lain. Tuan-tuan, ada orang dia bersama dengan Islam bila Islam tu menang. Bila masa Islam kalah, dia tak nak. Bila menang, dia akan masuk. Di sini Allah Ta'ala sebut ada perbezaan para sahabat. Dalam peperangan Badar, mereka yang menyertai Badar, para sahabat dalam ahlu Badar berbeza dengan sahabat yang lain. Lebih hari. Sehingga Rasulullah SAW, kalau salat jenazah ini ahli Badar, Nabi akan takbir 6 kali. Lebih.
Bahkan ada dalam hadis kursi, kalau tak silap saya, ya ahla badrin if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buatlah apa kamu nak buat, aku dah ampunkan kamu. Ya Allah. Lebih hang. Oh, kalau kena ke kita turun ayat begitu tuan, memang tak semayang dah. Ini menunjukkan sahabat ada kelebihan masing-masing. Sebelum peristiwa Fathu Makkah, mereka yang beri sedekah, bagi harta, bagi. Islam tak menang ni. Islam tak berkuasa lagi. Yang ni pahala dia lain. Selepas daripada Islam menguasai kota Mekah, pahala dia sudah. Wallahu a'lam. Dan itu disebut oleh Allah Subhanahu. Dan Allah Ta'ala sebut, laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dalam susah dan senang, tetap akan sokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam malas dan rajin, tetap akan sokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat yang tidak bergantung. Dia tak macam kita. Sebelum pilihan raya cakap lain, lepas pilihan raya cakap lain. Tak kebening kita tu. Kita sebagai rakyat pun pening. Oh, kok celah mana tahu. Tapi tak apalah. Cuma ni contoh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu keadaan dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, minhum man kallamallah, yang ni kita sambung balik pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk, salah dan silap itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.